Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, edisi khas mingguan 063, saya Zawaz Yusof. Antara paparan utama sepanjang minggu ini: memberi ruang kepada pemimpin yang lebih muda, Tun Mahathir umum tidak bertanding PRU15. Mulut jurupal Presiden PAS, Hadi dituntut mohon maaf kepada Johor. Zahid kini jelas terdesak tuntut PRU diadakan Julai. Kononnya BN sedang mendapat sokongan rakyat. Assalamualaikum dan salam bahagia. Ahli Parlimen Pekan Datuk Seri Najib Razak diberikan masa hingga Selasa depan untuk memberi penjelasan berhubung dakwaan beliau mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan Rakyat mengenai isu One Malaysia Development Berhad 1MDB dan keuangan negara pada minggu lalu. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun berkata kebenaran itu diberikan selepas Najib memohon penangguhan untuk memberikan penjelasan itu Rabu lalu. Azhar membenarkan penangguhan itu selepas menerima permohonan Ahli Parlimen Pekan Najib pada petang Selasa lalu yang meminta pelanjutan masa hingga Rabu depan, namun beliau membenarkan hingga pagi Selasa minggu depan. Justru katanya tidak timbul persoalan yang berhormat Pekan mengingkari arahan speaker kerana beliau sendiri yang memutuskan untuk memberi masa hingga pagi Selasa minggu depan. Beliau berkata demikian ketika menjawab usul Tony Pua PH Damansara di Dewan Rakyat. Tony dalam usulnya mahu Najib dirujuk ke jawatan kuasa khas pilihan kerana mengingkari arahan yang dipertua Dewan Rakyat untuk memberi penjelasan berhubung kenyataan bekas Perdana Menteri itu yang didakwa mengelirukan Dewan Rakyat berkaitan isu 1MDB dan keuangan negara. Jawapan Azhar itu bagaimanapun menimbulkan perasaan tidak puas hati Tony yang menyifatkan alasan berkempen pada pilihan raya negeri PRN Johor yang didakwa diberikan Najib untuk memohon pelanjutan tempoh memberi penjelasan itu sebagai tidak munasabah. Sementara itu, pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad Tun M memaklumkan bahawa beliau tidak akan bertanding di mana-mana kerusi parlimen termasuk Langkawi dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menurut Tun M, ia bagi memberi peluang kepada calon yang sesuai dan lebih muda untuk terlibat di dalam arena politik serta pilihan raya selain faktor kesihatannya yang belum pulih sepenuhnya. Bagaimanapun, beliau yang juga Ahli Parlimen Langkawi memaklumkan akan turut terlibat dalam kempen-kempen yang digerakkan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang sebelum PRU15 sekiranya diperlukan. Tambah Tun M, pejuang kini sedang mencari orang yang lebih muda daripada Tun M untuk bertanding di Langkawi dan beliau sudi untuk membantu. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri itu beberapa kali memberi bayangan bahawa beliau tidak akan bertanding pada PRU15 bagi mewakili pejuang. Ia termasuklah di Parlimen Langkawi yang dijangkakan akan diserahkan kepada calon baharu meskipun kepimpinan tertinggi dan akar umbi masih mahukan beliau terus bertanding. Bekas Naib Presiden Amanah Senator Datuk Husam Musa menempelak pendirian PAS berhubung hukuman hudud selepas menjadi kerajaan atau kemungkinan telah bertukar ganti dengan jawatan besar dan kekayaan dunia. Beliau dengan nada sinis bertanya, bukankah hudud nyawa PAS? PAS masih ada nyawa ke sekarang ini? Katanya kini nyawa PAS boleh digotel sesuka hati oleh pemimpin PAS, sekejap on, sekejap off dan merujuk kepada logat Kelantan gotel yang bermaksud menggentel adunan kuih menjadi bulat. Untuk rekod, bekas Timbalan Mursyidul Ampas Datuk Harun Din pada 2014 pernah menegaskan bahawa hudud nyawa PAS dan ini perjuangan asas yang tidak pernah lekang walaupun wujud pertikaman lidah antara parti itu dengan DAP berkenaan hukuman itu sebelum ini. Mengulas lanjut, Husam turut membidas sikap Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang dilihat mengelak daripada menjawab isu hudud ketika pemimpin Perikatan Nasional PN mendakwa pemimpin PAS tidak lagi bercakap mengenainya selepas menjadi kerajaan. PAS sebelum ini dilihat galak mahu melaksanakan hudud dengan cadangan meminda rang undang-undang RUU 355 sehingga menuduh pihak yang menolak atau tidak menyokong RUU tersebut sebagai kafir harbi. Sehubungan itu, Husam yang juga bekas Naib Presiden PAS dan mantan Esko Kerajaan Negeri Kelantan menegaskan kuasa yang dimiliki PAS dalam kerajaan sekarang adalah masa terbaik untuk pelaksanaan undang-undang Islam. Jika tidak sekarang, bila lagi sementara jargon Melayu Islam masih terpakai, soal Husam sinis.
Sementara itu, dalam perkembangan sama, pemimpin Parti Amanah Negara Amanah mempersoalkan sama ada PAS pada masa ini sudah tidak lagi berjuang untuk melaksanakan hukum hudud yang dilaungkan selama ini. Ia susulan kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional PN yang juga Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, bahawa PAS tidak lagi bercakap mengenai isu potong. Naib Presiden Amanah Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata kenyataan Mahyadin itu pastinya mengecewakan penyokong Tegar PAS yang selama ini memperjuangkan agenda berkenaan. Katanya pengundi Tegar PAS pasti terkejut dengan pendedahan Mahyadin bahawa PAS tiada cakap pasal hudud lagi. Mereka pasti kecewa tertipu dengan susah payah turun kepada merbuk memperjuangkan rang undang-undang 355 itu. Lebih parah lagi apabila tiada penggunaan logo parti mereka yakni PAS dalam pilihan raya negeri PRN Johor. 5 Mac lalu Mahyadin memaklumkan bagaimana PAS kini tidak lagi bercakap mengenai isu potong-potong sepanjang tempoh dia menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020. Kenyataan itu dibuat Mahyadin pada majlis makan malam bersama masyarakat Cina di Johor Bahru menjelang PRN Johor yang dilihat cuba meredakan kebimbangan komuniti Cina kepada PAS. Dalam pada itu, Hasanuddin berkata persengketaan antara Bersatu dan UMNO yang semakin parah juga menyebabkan pengundi lebih mengharapkan sebuah kerajaan yang lebih bertanggungjawab berbanding memberi mandat kepada golongan yang tamak kuasa. Bak kata pepatah, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Pengerusi veteran UMNO Johor Datuk Osman Jais menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang supaya memohon maaf dan menarik semula dakwaan bahawa masyarakat Melayu Johor kurang memahami politik Islam. Menurut beliau, dakwaan itu tidak benar sama sekali. Malah UMNO yang lahir di Johor Bahru sentiasa komited untuk menegakkan dan mengembangkan agama Islam di seluruh negeri berkenaan. Katanya adalah sewajarnya Hadi sebelum mengeluarkan kenyataan itu bertanyakan dahulu dengan rakan karibnya Tan Sri Mahyadin Mat Yassin yang merupakan bekas Menteri Besar Johor selama 2 penggal. Atau soalan tersebut boleh ditujukan kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Johor, Tosrin Jarvanti. Isnin lalu, Abdul Hadi mengeluarkan kenyataan bahawa kurangnya kesedaran politik Islam di Johor sebagai punca PAS tidak mampu menawan hati penduduk negeri berkenaan walaupun menjadi antara negeri terawal ditubuhkan cawangan parti berkenaan. Mengulas lanjut, Osman berkata pihaknya menolak sekeras-kerasnya dakwaan tersebut selain memaklumkan Islam berkembang dengan subur di negeri itu, khususnya sektor pendidikan Islam dalam kalangan melibatkan generasi muda. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Buluh Kasab itu berharap pemimpin tertinggi PAS itu akan membuat permohonan maaf berhubung dakwaan tersebut. Dalam perkembangan lain, bekas jurubank Goldman Sachs Tim Lesner membuat pengakuan menerima rasuah dan memalsukan dokumen dalam penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Antara lain, dia mengakui menerima sogokan berjumlah 60 juta dolar Amerika bersamaan 251 juta ringgit di Mahkamah Amerika Syarikat, menipu bank mengenai perjanjian yang berunsur rasuah dan memalsukan dokumen perceraiannya sebanyak 2 kali untuk berkahwin lagi. Lesner ialah saksi utama pendakwaan bagi perbicaraan bekas rakan sekerjanya di Goldman Sachs Roger Ng yang didakwa membantu menyeleweng dana kekayaan 1MDB milik Malaysia ketika skim itu wujud dari tahun 2009 hingga 2014. Lesner pada tahun 2018 mengaku bersalah bersubahat atas kesalahan pengubahan wang haram dan melanggar undang-undang anti rasuah serta bersetuju untuk bekerjasama dengan pendakwa raya. Manakala Roger Ng, 49 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan sama dan sedang dibicarakan di Mahkamah Persekutuan Brooklyn. Dalam tempoh lebih seminggu memberi keterangan, Lesner menceritakan gaya hidup amat mewah selepas urus niaga 1MDB yang menguntungkan menjadikannya seorang bintang dan langkah yang diambilnya untuk mengelak daripada ditangkap. Lesner, 52 tahun, berkata dia berharap tindakannya bercakap benar sekarang akan membersihkan satu episod hidupnya dan tidak perlu menjalani hukuman penjara. Sementara itu, di Malaysia, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad untuk mendapatkan sementara pasport bagi membolehkan beliau menghadiri majlis convocation anak tirinya di sebuah universiti di United Kingdom pada 30 Mac ini. Panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Kamaluddin Muhammad Said berkata pasport itu yang akan diserahkan kepada Muhammad Isa selaku pemohon pada 14 Mac perlu dikembalikan kepada mahkamah pada 16 April ini.
Hakim Kamaluddin yang bersidang bersama Datuk Lee Heng Chiong dan Datuk Ghazali Cha membenarkan permohonan Muhammad Isa selepas mendengar hujahan peguamnya Datuk Wan Azmi Wan Majid, manakala Timbala Pendakwa Raya Afzai Nizam Abdul Aziz tidak membantah permohonan berkenaan. Pada 3 Februari tahun lalu, Muhammad Isa 72 tahun disabitkan atas 9 pertuduhan rasuah RM3 juta berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites MPHS di Kuching, Sarawak. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan dihadapinya, menjadikan keseluruhan 54 tahun serta denda RM15.45 juta atau dipenjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Bagaimanapun, Muhammad Isa hanya perlu menjalani hukuman penjara 6 tahun setelah Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, kini merupakan Hakim Mahkamah Rayuan, memerintahkan kesemua hukuman penjara itu berjalan serentak. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu memfailkan notis rayuan terhadap sabitan salah serta hukuman penjara dan denda yang dikaitkan terhadapnya pada 4 Februari 2021. Terkini, Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tanpa rasa segan silu mendesak pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan selepas memorandum persefahaman MOU bersama pembangkang tamat pada Julai nanti. Mendakwa faktor feel good yang dirasai rakyat dengan mereka kembali menyokong BN, Zahid merasa perlu diambil kesempatan parti itu sekaligus menyegerakan PRU15. Katanya MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang dimeterai Pakatan Harapan PH dengan Kerajaan Persekutuan pada September tahun lalu yang berakhir 31 Julai ini antara lain mempersetujui PRU15 harus diadakan selepas Julai, mempersoalkan mengapa mereka yakni pembangkang berubah fikiran kononnya PRU15 seharusnya diadakan hingga akhir 2023 dengan MOU 2.0 mahu ditandatangani. Sambil menuduh pembangkang ada masalah dalaman, tidak yakin dan rasa ditolak rakyat, Zahid tidak menyedari bahawa seluruh dunia mengetahui bahawa kini beliau menghadapi pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa yang terdesak ingin memastikan beliau bebas daripada 47 pertuduhan itu. Tanpa rasa malu, Zahid mengharap kali ini apabila faktor feel good sudah menjadi faktor utama untuk menggamit dukungan rakyat semula, maka perlulah mandat baharu di peringkat nasional diberikan daripada rakyat untuk mewujudkan kestabilan di negara ini. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan berita politik terkini tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.